Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Kopok Baru, yang dihormati Tuan Timran Pengerusi Masjid, yang dekat sini Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi minta maaf minggu lepas ada urusan sekolah, tadika isteri saya tak dapat hadir. Alhamdulillah minggu ni bersambung. Kalau tak silap saya pada kitab Arab ni saya tak habiskan yang minggu-minggu sebelum tu ada satu bab tu tak habis tu kan. Baik. Jadi saya sambunglah sedikit perbandingan tu kan. Dalam kitab Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatwani, antara ambilannya iaitu kitab Fathul Majid. Kitab Fathul Majid ini kitab Arab, iaitu bagi Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i, iaitu syarah bagi kitab Durrul Farid fi aqwaidi ahli tauhid bagi Syekh Ahmad Ibnu Sayyid Abdul Rahman An-Nahrawi. Panggil kitab kuning sebab kertas yang kuning. Ada juga dipanggil sebagai kitab gondol. Kenapa? Sebab tak berbaris, dia huruf sahaja. Ustaz pandai baca? Tidak, saya tak tak ada rezeki nak belajar bahasa Arab sehingga ke tahap membaca kitab-kitab Arab. Jadi saya tadah saja daripada guru saya yang pandai bahasa Arab, lalu saya bariskan sendirilah. Bariskan apa disebut tu saya bariskan. Itulah sedikit. Saya pun tak baca habis kitab ini, bab-bab tertentu sahaja supaya dapat perbandingan. Kalau kitab Aqidatun Najin, alhamdulillah dapatlah merasa kulit ke kulit. Tapi kitab Arab ni sebagai perbandingan sahaja. Baik, saya habiskan, lepas tu kita masuk balik kitab Aqidatun Najin ke surat 19. Yang lepas, yang sebelum tu kita dah dengar, iaitu tentang fahaman yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Iaitu yang pertama, siapa beriktikad makhluk itu sendiri yang memberi bekas, makhluk itu sendiri yang ada kuasa, maka ijma' ulama', sepakat ulama' mengatakan fahaman ini kafir. Dia kata makhluk itu sendiri ada kuasa. Salah. Kemudian yang kedua, mengatakan Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Tetapi Allah Ta'ala jadikan kuasa itu pada makhluk. Allah Ta'ala jadikan kuasa pada makhluk, atau Allah Ta'ala pinjamkan kuasa pada makhluk, atau Allah Ta'ala anugerahkan kuasa pada makhluk. Termasuk juga Allah Ta'ala pinjamkan pilihan, beri pilihan dan sebagainya.
itu adalah fahaman yang fasiq, fahaman yang salah. Dipanggil fahaman Mu'tazilah atau fahaman Qadariyah. Pada kafirnya fahaman ini ada dua pendapat ulama. Ulama, pendapat yang kuat daripada ulama ahlu tauhid bahawasanya, iaitu kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, tidak kafir fahaman ini, sebab dia masih kata Allah Ta'ala punya kuasa, Allah pinjamkan kuasa Allah kepada makhluk. Kuasa tu masih daripada Allah Ta'ala, pilihan tu masih daripada Allah Ta'ala. Allah pinjamkan sifat iradatnya, kehendaknya, dan Allah Ta'ala pinjamkan sedikit sifat kudratnya kepada makhluk. Tetapi kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, fahaman sebegini kafir, jatuh murtad. Kalau dia mengaku Islam boleh jatuh murtad. Kenapa? Dalilnya kerana sudah menafikan sifat wahdaniyah, esa Allah Ta'ala pada sifat. Salah satu ciri-ciri wahdaniyah, esa Allah Ta'ala, iaitu esa pada zat, sifat dan perbuatan. Esa pada sifat iaitu setiap sifat Allah tidak berbilang. Contoh sifat iradat tidak berbilang, sifat kudrat tidak berbilang. Maknanya kalaulah Allah Ta'ala pinjamkan sifat iradatnya pada makhluk, kehendak, pilihan tu Allah pinjamkan pada makhluk, Allah pinjamkan kudrat, kuasanya pada makhluk, nescaya dah jadi dua iradat, berpecah. Satu pada Allah Ta'ala, satu pada makhluk. Sifat kudrat Allah sudah terpecah dua, satu pada diri Allah, satu pada diri makhluk. Kalaulah dia kata bukan satu makhluk je, mana semua makhluk, itu dah bukan pecah dua lagi dah. Berapa banyak makhluk, sebanyak-banyak makhluk lah terpecahnya sifat iradat dan kudrat itu. Itu dalil kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, Allah beri pilihan pada makhluk. Ini fahaman ini jatuh murtad, kafir. Itu dalilnya. Tetapi pendapat itu dikira lemah, pendapat yang kedua. Pendapat yang kuat mengatakan tidak kafir. Kenapa? Sebab kehendak tu, pilihan tu masih daripada Allah, kuasa tu masih daripada Allah. Walaupun tidak kafir, kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, tetapi ahlul bid'ah. Maknanya bid'ah dari segi apa? Bid'ah dari segi akidah. Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seorang pun daripada sahabat tak pernah berfahaman Allah pinjamkan kuasa bermakhluk, Allah berikan pilihan pada makhluk. Ini ulang kaji tuan-tuan. Dah banyak kali ni sebut. Baik, yang kedua. Kemudian yang ketiga, fahaman yang mengatakan Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Tetapi pada zahir pandangan mata kasar sahaja, seolah-olah makhluk tu ada pilihan sendiri. Hakikat sebenar Allah lah yang menentukan seseorang tu nak pilih baik atau buruk. Dan pada zahir pandangan mata kasar sahaja, makhluk ni seolah-olah ada kuasa sendiri. Bukan kata manusia, termasuklah makhluk, malaikat, nabi-nabi. Sebab yang namanya makhluk tu ma siwallah, selain Allah, tu makhluk. Jadi pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah makhluk tu ada kuasa sendiri. Hakikat Allah yang gerakkan. Namun fahaman yang ketiga ni, dia kata ada sebab musabab, hukum adat. Contohnya nak makan, nak kenyang mesti makan. Yang namanya api mesti membakar, yang namanya pisau mesti memotong. Tak boleh tidak, mesti. Hukum adat tu mesti terjadi. Nescaya fahaman ini jahil hukum adat. Dia masih beriman, dia masih Ahlus Sunnah Jamaah, tetapi dia jahil hukum adat. Boleh bawa kepada kafir, asalnya dia tak kafir, tapi boleh bawa kepada murtad, kafir, kalau dia menafikan mukjizat. Sebab mukjizat ni perkara-perkara yang menyalahi adat, kebiasaan. Rasulullah SAW banyak mukjizat. Terbelahnya bulan, terbelah dua. Lagi apa? Keluar air dari celah jari Rasulullah SAW. Binatang, batu bercakap mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Jadi ini semua perkara-perkara yang menyalahi adat. Kalaulah orang yang meyakini bahawasanya hukum adat tu mesti berlaku, tak boleh tidak, nescaya boleh jadi kafir kalau dia menafikan mukjizat, pun bahaya jugalah. Maka yang keempat, disambung sini, saya sambunglah sini ya. Kalau dalam kitab Aqidatul Najin dia sebut 4 je. Yang keempat adalah fahaman yang benar, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakin bahawasanya Allah yang berkuasa, makhluk tak berkuasa. Pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah makhluk ada pilihan sendiri nak pilih baik ke pilih jahat, seolah-olah makhluk ada kuasa sendiri nak buat baik atau nak buat jahat. Hakikat sebenar Allah yang tentukan pilihan makhluk, dan Allah Ta'ala yang gerakkan pergerakan makhluk itu baik atau buruk. Dan hukum adat itu tidak mesti berlaku. Boleh juga Allah Ta'ala jadikan lain daripada kebiasaan, iaitu contohnya mukjizat lah. Ada berapa perkara yang mencari adat ni yang aneh lah, yang luar biasa. Bukan dalam biasa, luar biasa. Maknanya tak biasa lah. Kalau orang putih bahasa Inggerisnya magic. Magic. Jadi perkara magic ni ada berapa? Ada 8 perkara. Nanti yang disebutkan dalam kitab ni Ada 8 pecahan. Salah satunya mukjizat lah. Sebenarnya ada 7 lagi. Selain mukjizat tu ada 7 lagi perkara pelik yang mencari adat. Bahasa kitab dipanggil mencari adat. Luar biasa. Itu tak mesti hukum adat tak mesti berlaku. Boleh berlaku perkara-perkara mencari adat seperti mukjizat. Maka inilah fahaman yang benar, yang khalis, yang suci ya. Itu dalam kitab Aqidatul Najin. Dalam kitab Fathul Majid ditambah lagi, wa mithluhu aidan, dan seperti itu juga, man i'taqada, man barang siapa i'taqada, beriktikad, percaya, yakin dalam hati, annal asbaba, sesungguhnya sebab musabab, yakni makhluklah, tu'athiru, memberi bekas, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, fayakunu, maka jadilah mubtadi'an, ahlul bid'ah, wa fi kufrihi, dan pada kufurnya, kafirnya, qaulani, 2 pendapat, warrajih, dan pendapat yang kuat, annahu, sesungguhnya, laisa, tiadalah, bikafirin, dengan kafir, dia tak jadi kafir. Pendek je ayat tu kan. Jadi kalau seseorang berfahaman sebab musabab, yakni makhluk, memberi bekas dengan izin Allah, ustaz tak dapat datang ke kuliah ni melainkan dengan izin Allah, maka fahaman sebegitu mubtadi'an, ahlul bid'ah. Maknanya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tak pernah berfahaman sesuatu itu dengan izin Allah. Pun begitu, kalau tuan-tuan rajin membaca Al-Quran, dan mungkin ada yang baca terjemahan, biasanya yang kita selalu baca ayat ayat kursi selepas sembahyang. Ada perkataan biiznillah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Illa melainkan biiznih, dengan izinnya, yakni izin Allah lah. Jadi apa makna izin Allah dalam ayat Al-Quran? Maka sekali lagi, saya ulang banyak kali, tak apa, ulang lagi dan lagi. Bila kita nak memahami ayat Al-Quran, wajib kita rujuk kitab tafsir. Maka salah satu kitab tafsir, kalau dekat masjid ni, kitab tafsir Ibnu Katsir, saya pernah bacakan sini. Ayat pertama yang menyebut izin Allah, surah Al-Baqarah ayat 121 kalau tak silap. Surah tu confirm, ayat tu, bilangan ayat tu saya agaklah 121, kalau silap nanti saya maaf balik.
Jadi itu perkataan pertama izin Allah dalam ayat Al-Quran. Maknanya dalam Quran tu banyak perkataan izin Allah. Salah satunya ayat kursi. Itu 255 surah Al-Baqarah, ayat kursi. Jadi dalam ayat pertama dalam Al-Quran yang menyebut tentang izin Allah, makna izin Allah dekat situ dalam kitab Marahul Labid, ataupun kitab dipanggil Tafsir Munir, Tafsir Marahul Labid, nama lain dia Tafsir Munir. Bagi siapa? Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi juga. Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi ni ada mengarang kitab tafsir, namanya kitab Tafsir Marahul Labid. Dalam kitab tafsir tersebut beliau menafsirkan, menjelaskan perkataan izin Allah, yakni biijadillah wa biiradatihi wa biilmihi. Izin Allah itu maknanya apa? Dengan Allah yang jadikan, dengan kehendak Allah dan dengan pengetahuan Allah. Maknanya kalau ayat Al-Quran tadi, sesuatu itu tak berlaku melainkan dengan izin Allah, maknanya Allah yang jadikan sesuatu itu, tak berlaku melainkan Allah yang jadikan dengan kehendak Allah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna izin Allah yang sebenar. Dalam kitab tafsir yang lain disebut ada dua sahaja, dengan Allah yang jadikan, dengan kehendak Allah. Ada dalam kitab tafsir yang lain pula disebutkan satu sahaja dengan kehendak Allah. Dalam kitab Marahul Labid, Tafsir Munir, 3 perkara yang bersangkut paut dengan izin Allah. Allah yang jadikan sifat kudrat, dengan kehendak Allah sifat iradat, dan dengan ilmu pengetahuan Allah, dalam pengetahuan Allah Ta'ala sifat ilmu. Itu makna izin Allah yang sebenar. Bukanlah makna izin Allah itu seperti izin bahasa Melayu. Izin bahasa Melayu ni kalau tengok kamus, maknanya permission, kebenaran. Kan? Contohnya seorang suami nak minta izin apa? Keluar rumah. Mau haji kata apa tu? Saya dapat baca mulut haji tu. Kahwin 2 ustaz kata. Kalau tak silap lah. Ketawa tu betul lah tu. Suami minta izin keluar rumah je. Saya nak bagi contoh keluar rumah je. Minta izin isteri. Suami tak payah minta izin isteri, isteri yang minta izin suami. Tapi dah zaman sekarang, suami pun minta izin. Beritahu, bukan minta izin. Minta izin. Ini orang takut bini. Ustaz, bukan saya takut bini Ustaz, bini saya yang tak takut saya. Macam sama je. Baik. Jadi yang sebenarnya suami tak perlu minta izin, isteri cuma beritahu tu tak apa, kan? Kan mencari bininya mana. Tapi kalau nak buat izin kahwin tu boleh juga, tapi biasanya tak dapat lah biasanya. Itu yang pergi ke Thailand tu kan. Baik. Jadi izin kat situ makna kebenaran, minta permission, kebenaran, boleh ke tak boleh. Murid nak pergi tandas, saya minta izin pergi ke tandas cikgu, kan. Bahasa Inggerisnya, may I go to toilet teacher please. Dia kena please belakang tu. Kalau tidak, dia lembut sikit hati cikgu tu kan. Please, buat muka comel tu kan. Barulah dapat toilet. Ini cikgu tandas. Memang tak dapat lah. Itu kira baik. Silap keluar gitu je kan. Baik, jadi izin bahasa Melayu tu permission, kebenaran. Tak sama dengan izin dalam ayat Al-Quran. Jadi kalau kita maknakan izin Allah sama seperti keizinan bahasa Melayu, maka sudah menyalahi maknanya. Kalau kita kata sesuatu itu tak berlaku melainkan izin Allah, melainkan Allah beri kebenaran, maknanya macam mana? Kalau Allah beri kebenaran, kau berlakulah sendiri. Maknanya makhluk tu ada kuasanya sendiri. Kalau izin Allah dalam ayat Quran yang kita faham itu, atau kita nak sebut izin Allah itu dengan makna Allah beri kebenaran, permission, maka makhluk tu sendiri yang bergerak, makhluk tu sendiri yang memilih. Nescaya masuk lepas ada fahaman yang pertama, makhluk ada kuasa sendiri, makhluk ada pilihan sendiri, iaitu ijma' ulama mengatakan kafir. Sepakat ulama mengatakan fahaman itu kafir. Makhluk ada kuasa sendiri, ada pilihan sendiri.
Tetapi kalau ditukarkan pula makna izin Allah, kita nak sebut sesuatu tu tak berlaku melainkan izin Allah, dengan bukan makna permission ustaz, makna lain. Makna apa? Allah pinjamkan kuasa, Allah berikan pilihan, nescaya masuk pada fahaman Mu'tazilah tadi. Sesat juga. Ada ulama mengatakan kaul pendapat yang kuat tidak kafir, tetapi ahlul bid'ah. Ada pendapat ulama kata kafir. Kenapa? Sudah menafikan sifat wahdaniyah. Bahayalah fahaman ni, bahaya. Dia bukan ahlu sunnah wal jamaah, dia fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah, pendapat yang kuat mengatakan tidak kafir, tapi ahlul bid'ah. Bid'ahnya tu dari segi tauhid, sedangkan Rasulullah SAW berdakwah menyampaikan tauhid. Menyampaikan tauhid tu 13 tahun di Mekah, sampai tahap diancam bunuh, sampai tahap dibaling dengan batu sampai berdarah-darah, sampai tahap dibaling najis, campak najis. Pergi rumah ke rumah. Saya pernah merasa tuan-tuan pergi rumah ke rumah, dipanggil apa nama ni, kalau bahasa Urdu dipanggil gash, kalau bahasa Arab dipanggil jaulah. Dekat tempat saya kan, dia ada apa nama ni, apa nama dipanggil usaha tu kan, usaha atas iman. Jadi saya pernah pergi, dan sampai giliran biasa mula-mula pergi tu biasa jadi rahabah je lah, tunjuk jalan. Orang dah tahu pun, cuma tugas tu boleh bagi. Jadi sampai giliran tu kena jadi mutakalim. Mutakalim tu tukang bercakap lah. Bila sampai mutakalim tu saya dah cerita kat sini kan. Sampai satu rumah ni dah memang tak nak takdirkan kan, mak. Assalamualaikum pakcik, ingat lagi nama dia, Pak Ungku. Entah ada lagi, entah tidak. Ungku, nama dia Ungku. Assalamualaikum. Masa tu panggil abang Ungku ke Pak Ungku, tak ingat lah. Ke pakcik je gitulah, abang ke gitulah. Assalamualaikum bang, kami datang di rumah Allah, nak cerita tentang kebesaran Allah. Baru setahun jagung kena gertak. Belum habis ayat dah kena gertak. Baru setahun jagung kena je. Baru setahun jagung, dia kata memang budak lagi. Saya masih tingkatan masa tu. Masih tingkatan 2 entah 3 gitulah. Jadi Amir Sab, dia ada salah satu ketua Amir Sab panggil. Oh macam apa, ada sab-sab macam inspektor sahab tu kan. Dia memang bahasa Pakistan, bahasa Urdu. Memang ada sab-sab tu kan. Jadi Amir Sab, Amir tu ketua. Jadi Amir Sab kata, dah pergi rumah lain. Ini saya tu dalam hati dah panas saja. Ada je nak jawab tu ada. Jawab tu kan. Tapi yalah, Amir Sab kata dah, kita nak pergi rumah lain pula. Kita cakap pada orang yang nak dengar lah. Dia dah setahun jagung tu dah. Ni kalau lama lagi kan jadi popcorn jadinya, terbakar. Kau kalau menyambung jawab cakap ni jadi popcorn ni, terbakar-bakar nanti. Dah pergi rumah lain. Taat aja lah kan. Berhenti. Bayangkan itu baru setahun jagung kena gertak. Tak adalah setakat ni saya ikut jaulah tu kena baling apa nama ni, najis, tak ada. Tak ada pun najis. Buka-buka pintu swap, siram air kencing apa, tak ada. Jauh sekali apa nama tai ke apa najis, tak ada. Kena baling batu, tak pernah lah. Saya pun tak lama lah, tapi maknanya apa nama, mengikuti, pergi rumah ke rumah, nak merasai macam mana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Itu pergi rumah sama orang Islam tu. Rasulullah tu pergi pada orang bukan Islam. Kan? Semua Islam pun dah kena setahun jagung, gertak sikit. Dah panas. Macam manalah Rasulullah kan? Dibaling batu sampai berdarah, ya Allah. Diancam bunuh. Setakat ni tak ada lah, yang saya sendiri pengalaman tak ada lah nak diancam bunuh tu, tak ada. Itu je lah kena paling kuat, itu paling tinggi, itu je lah. Kena kedik macam tu kan, dah. Jadi kenapa Rasulullah SAW sanggup menerima dugaan segitu besar sekali untuk menyampaikan akidah yang betul, fahaman yang betul, bukan fahaman yang makhluk tu ada kuasa sendiri, tak.
bukan fahaman Allah pinjamkan kuasa makhluk. Tidak. Fahaman pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah makhluk tu ada kuasa, makhluk tu ada pilihan. Hakikat yang sebenar, Allah yang tentukan pilihan setiap makhluk nak pilih baik atau buruk, dan Allah yang gerakkan setiap perbuatan makhluk, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Itu yang Rasulullah nak sampaikan pada makhluk, pada umat. 13 tahun di Mekah, macam-macam dugaan, cabaran, tuan-tuan. Jadi kita yang dah menerima dari Islam ni dari segi keturunan, maka kita, orang kata, perkukuhkanlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu, dengan cara macam mana? Ulang kaji. Ulang kaji. Itu sebab tuan-tuan duduk ni, kuliah ni nak ulang kaji lah. Nak ulang kaji. Tuan-tuan pun boleh beli kitab Aqidatul Najin kan, yang Rumi, asalnya Jawi, dah ada yang Rumi. Kalau tuan-tuan tak tahu nak beli kat mana, buka aja Shopee. Ujung jari, semua ujung jari. Asal dalam akaun tu ada duit. Berapa Ustaz? Mahal tak? Alah, RM22. Ini dolar lah, tak tahu Malaysia berapa tak ingat. Alah, tak sampai 1,000 lah. Handset semua 1,000 ke atas je tak? Handset saya ni 500. 2 tahun lepas pun dah mengong-mengong ni. Buka WhatsApp kan terkeluar sendirilah, tertype sendirilah, kan tak? 500. Redmi 8 ni. Cari apa nama ni? Cari cover dah tak ada kat kedai. Cik apa bang? Cik cover. Handset apa bang? Redmi 8. Tak ada bang, Redmi 8 tu dah lama sangat handset. Dah tak ada. Tak? 500, itu pun dulu 500, sekarang mungkin dah 200, 100. Itu pun second lah, dah tak ada yang first, tak? Kitab untuk ulang kaji akidah tuan-tuan, berapa ringgit? Tak sampai RM100. Baik, cukuplah. Itu maknanya daripada perbandingan ini, maknanya nampaklah, tuan-tuan nampak kitab Melayu, walaupun kitab Melayu tulisan Rumi, tetapi ambilannya kitab-kitab Arab. Kitab Arab ni tuan-tuan, dia punya level international, antarabangsa. Dalam Islam, yang namanya kitab Arab ni levelnya international, antarabangsa. Bawalah ke mana-mana yang belajar Arab, orang Islam yang belajar Arab, boleh baca, ini kitab Arab, bukan calang-calang punya kitab. Baik, sambung. Dan berkata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkini ma'a. Mumkinin ma. Baik, sebelum sambung, jadi kesimpulannya, boleh ke tak boleh Ustaz kita sebut izin Allah? Boleh. Dari segi boleh tu boleh. Cumanya kalau boleh kita terangkan kepada orang yang mendengar. Tuan-tuan, apa nama ni, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat berkumpul. Izin Allah, iaitu Allah Ta'ala jadikan kita dapat berkumpul. Allah Ta'ala takdirkan kita berkumpul dalam pengetahuan Allah. Kita dapat berkumpul. Kalau boleh macam itulah, pasal tak semua orang tahu makna izin Allah yang sebenar tu. Kalau kita cakap sahaja izin Allah, kalau yang mendengar tu kita sebut izin Allah, kita faham izin Allah ini Allah yang gerakkan, Allah yang takdirkan dalam pengetahuan Allah. Kalau yang dengar tu dia ingat izin Allah tu macam izin bahasa Melayu, Allah bagi permission, kebenaran, atau izin Allah itu dia faham Allah pinjamkan kuasa, Allah beri pilihan bermakhluk, nescaya jadi salah faham dia. Yang mendengar tu jadi salah faham. Jadi boleh nak sebut izin Allah, tetapi kalau boleh kita sampaikan makna sebenar izin Allah. Kalau tidak, boleh jadi kita menyebarkan kesalahfahaman. Bahaya sebab kesalahfahaman ini dari segi tauhid, akidah. Kalau salah akidahnya, maka sesatlah orang tersebut, kan? Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati, Baik. Dan ini masuk oleh musannif pengarang kitab pada menyatakan lawan sifat ma'ani pula. Saya nak sambung lagi sikit tentang izin Allah.
Tapi yang sebut izin Allah ni bukan sikit Ustaz, ramai. Dan yang sebut tu pula bukan calang-calang orang, berpangkat, berjawatan, jawatan agama, pangkat agama. Kalau pangkat-pangkat keduniaan tu lain ceritalah. Yang berpangkat keagamaan, maknanya dari segi agama pangkatnya tu lagi tinggi daripada ustaz. Senang cerita macam tu lah. Kan? Jadi jawapan saya senang sahaja. Jawatan dan juga pangkat belum boleh dijadikan dalil benar. Maknanya dia salah. Bukan salah, tak sama dengan kitab. Itu je lah saya boleh sebut. Berani Ustaz cakap salah. Tak salah, cuma tak sama dengan kitab. Itu je lah yang saya boleh sebut. Dalam kitab sebut begini. Itu izin Allah, Allah yang jadikan dengan kehendak Allah, dengan pengetahuan Allah. Kalau lain daripada itu, maknanya permission, kebenaran Allah atau Allah pinjamkan kuasa, maka salahlah ataupun tak samalah dengan kitab. Baik, itu jawapan saya. Baik, sambung sini. Maka masuk di dalam kata barang mana mungkin ada ia, dikata sini, dan masuk oleh musannif pada menyatakan lawan sifat ma'ani pula, iaitu lawan kudrat. Sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Masuk pada lawan sifatnya, iaitu lawan sifat kudrat. Dan yang ketujuh, daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu lemah, daripada menjadikan barang mana mungkin ada ia. Lawan sifat kudrat iaitu lemah. Kudrat tu berkuasa, lawannya lemah, tak berkuasa. Maka masuk di dalam kata barang mana mungkin ada ia, itu sekalian mumkinat, sekalian makhluk, sama ada ia daripada sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan dia oleh kudrat mereka itu yang baharu, atau daripada segala sebab yang beradat, seperti lemah daripada menjadikan hangus yang disebabkan oleh api, atau lain daripadanya daripada sekalian perkara. Jadi sebut pasal api ni tuan-tuan, macam mana kita nak terangkan tentang api? Macam tadi kita dah formulir dah dapat, Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah makhluk ada kuasa sendiri. Hakikatnya Allah yang gerakkan. Baik, macam mana api tu nak sebut ayat macam mana? Sama formula dia, ikut sama. Pada zahir pandangan mata kasar, api itu seolah-olah ada kuasa membakarnya sendiri. Pada zahir pandangan mata kasar, hakikat sebenar Allah lah yang membakar, Allah lah yang menghanguskan, Allah lah yang memanaskan. Contoh peristiwa Nabi Ibrahim AS dibakar, dicampak ke dalam api oleh Namrud. Setengah kitab disebut Namrud, Rudzal. Namrud punya besar api tersebut dan sangat panasnya. Nak campak Nabi Ibrahim tak boleh tolak gitu, tak sampai, kena pakai lastik besar. Nabi Ibrahim diletakkan pada lastik yang besar. Lastik burung tu yang besar, lalu dilepaskan, barulah Nabi Ibrahim tu campak betul-betul dalam api. Orang Jawa kata saking panasnya gue. Panasnya gue tak tu kan. Saking panasnya, saking sangat panasnya, kerana panas sangat tu tak boleh tolak gitu je, tak sampai masuk api. Maknanya jauh daripada api pun dah panas, rasa bahang dia tu. Pakai lastik, baru masuk dalam api. Bila Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, turun ayat Quran tu kan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu ayat yang boleh digunakan juga untuk orang yang demam tu kan, bacakan ayat tersebut, tiupkan seluruh badan, ataupun boleh juga tiup ke air, suruh minum, mandikan ke apa kan. Jadi bila Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, Nabi Ibrahim tak terbakar. Tali terbakar tak? Tali terbakar. Tali yang ikat Nabi Ibrahim tu terbakar. Jadi macam mana penjelasan tentang peristiwa ni? Kalaulah satu orang yang berfahaman tadi Allah pinjamkan kuasa bermakhluk, nescaya dia akan kata Allah Ta'ala
tarik kuasa api daripada makhluk. Kan Allah pinjamkan kuasa makhluk pada api itu. Jadi masa Nabi Ibrahim dicampak dengan api, Allah tarik kuasa api itu tadi. Jadi sebab tu Nabi Ibrahim tak terbakar. Kenapa tali terbakar? Mungkin tak tarik habis. Takkan macam tu pula. Jadi tak sesuai jawapannya. Jawapannya pada zahir seolah-olah api itu yang memanaskan, api yang membakar. Hakikatnya Allah yang membakar. Kenapa Nabi Ibrahim tak terbakar? Sebab Allah tak nak membakar Nabi Ibrahim. Kenapa tali terbakar? Sebab Allah nak bakar tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Itu jawapan yang dapat menjelaskan peristiwa tersebut. Kalaulah Allah Ta'ala pinjamkan kuasa pada api, nescaya bukan saja Nabi Ibrahim, tali pun tak terbakar. Tali yang ikat Nabi Ibrahim tu, sedangkan tali itu terbakar. Jadi tak dapat diterima jawapan tersebut. Maknanya fahaman tersebut dah memang jelas lah. Ulama kata fahaman tersebut ahlul bid'ah. Maka penjelasan ahlus sunnah wal jamaah lah yang lebih dapat menjelaskan peristiwa tersebut. Pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah api membakar. Hakikatnya Allah yang membakar. Jadi Nabi Ibrahim tak terbakar sebab Allah tak nak bakar Nabi Ibrahim. Tali terbakar, Allah nak bakar tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Itu jawapannya. Kemudian dari segi contoh lain, pisau. Macam mana menjelaskan tentang peristiwa pisau? Pisau biasa orang perempuan pakai kat dapur, ya tak? Lelaki ni yang rajin, alhamdulillah. Mana yang tak pegang pisau malas tak? Tidaklah, dia sibuk bekerja, cari rezeki. Ya tak? Jadi biasa orang perempuan lah yang biasa pegang pisau kan. Jadi macam mana penjelasan pisau tu memotong? Macam mana? Adakah Allah pinjamkan kuasa pada pisau, maka dengan kuasa yang Allah pinjamkan itulah pisau tu memotong? Kalau begitu, nanti pada peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, penjelasannya tak dapat tuntas, tak dapat diselesaikan. Kenapa Nabi Ibrahim tes pisau nak dipotong Nabi Ismail itu dites pada batu, terbelah, tapi pada leher Nabi Ibrahim Ismail tak terbelah? Itu nanti dah masuk isyak tuan-tuan, kita sambunglah minggu depan insya-Allah. Tak sempat nak kita jelaskan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Kita baca selawat Ibrahimiyah sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.